Dan juga jika kita semak di posting-posting sosial media, Twitter, Facebook, kita akan dapat lihat bahawa barisan panjang rakyat yang ingin mengambil bantuan prihatin ini terpaksa berjalan jauh pergi ke bandar 70 km, 80 km jauhnya hanya semata-mata untuk mengeluarkan wang yang telah disalurkan oleh pihak kerajaan. Bukan dibelanjakan hanya semata-mata untuk membayar van sapu untuk ke bandar dan juga terpaksa keluar daripada kampung seawal 3-4 pagi semata-mata untuk sampai ke bandar dan juga mengeluarkan wang bantuan prihatin ini. Akan melihat gambar rakyat berbaris panjang semata-mata untuk mengeluarkan sejumlah wang bagi menampung kehidupan mereka. Muhammad Tabrau, saya persilakan Yang Berhormat Sibuti. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada Sibuti untuk membahaskan rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2020. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah prihatin dan juga telah menyediakan peruntukan yang besar khususnya bagi bantuan prihatin nasional sebanyak 11 bilion 200 juta 11 bilion lah. Apa yang ingin saya bangkitkan adalah berkenaan tentang berapakah ramai masyarakat di Sarawak yang menerima bantuan prihatin ini, dan juga saya ingin membangkitkan satu isu berkenaan tentang penyampaian bantuan prihatin tersebut. Di mana kalau kita lihat isu yang sangat popular di Sarawak adalah berkenaan tentang penyaluran bantuan prihatin ke dalam bank, dan juga apa masalah yang berlaku terutamanya di kawasan pendalaman dan juga luar bandar Sarawak adalah berkaitan ketiadaan institusi kewangan terletak di luar bandar. Sebagai contoh di kawasan Sibuti sendiri, di kawasan sejauh Pekan Long Lama di Baram ataupun di kawasan Parlimen Hulu Rajang yang agak terpedalaman di negeri Sarawak. Kita akan lihat dan juga jika kita semak di posting-posting sosial media, Twitter, Facebook, kita akan dapat lihat bahawa barisan panjang rakyat yang ingin mengambil bantuan prihatin ini terpaksa berjalan jauh pergi ke bandar 70 km, 80 km jauhnya hanya semata-mata untuk mengeluarkan wang yang telah disalurkan oleh pihak kerajaan. Saya ingin menyeru agar pengalaman yang ada pada Menteri Kewangan kita, Yang Berhormat Senator, dapat melihat isu ini secara serius supaya bantuan prihatin yang disalurkan dapat dibelanja, dapat digunakan sepenuhnya untuk kegunaan dan juga kesusahan. Bukan dibelanjakan hanya semata-mata untuk membayar van sapu untuk ke bandar dan juga terpaksa keluar daripada kampung seawal 3-4 pagi semata-mata untuk sampai ke bandar dan juga mengeluarkan wang bantuan prihatin ini. Perkara ini bukan hanya berlaku ketika pandemik COVID-19. Perkara ini turut berlaku ketika zaman Barisan Nasional, ketika Kerajaan Pakatan Harapan memerintah. Bantuan Rakyat Satu Malaysia, bantuan sara hidup disalurkan ke dalam bank, tetapi masih lagi kita akan melihat gambar rakyat berbaris panjang semata-mata untuk mengeluarkan sejumlah wang bagi menampung kehidupan mereka. Lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 ini. Saya melihat dan juga dengan jelas bahawa kerajaan memerlukan satu mekanisme yang baru untuk membantu rakyat. Saya menekankan agar perancangan ekonomi Malaysia ini haruslah tepat, pantas dan juga mencukupi. Tepat bermaksudnya
bantuan prihatin ini haruslah disalurkan kepada orang yang benar-benar memerlukan. Yang amat berhormat Perdana Menteri turut menjelaskan bahawa tiada yang tercicir. Inilah menjadi beban kepada kami apabila turun ke padang dan mendengar rintihan masyarakat bahawa mereka tidak menerima bantuan ini. Tetapi saya tidak menidakkan kepada ramai lagi masyarakat yang menerima bantuan prihatin ini. Dan juga bantuan ini haruslah pantas. Saya memuji kerajaan dapat menyalurkan bantuan ini dengan segera ketika COVID-19 sedang berjalan. Dan juga apa yang paling penting adalah dana dan juga wang haruslah mencukupi untuk disalurkan dan juga membantu rakyat. Mencukupi ini saya ingin membangkitkan berkenaan tentang isu di manakah sumber-sumber yang diperolehi dan digunakan oleh kerajaan. Adakah kerajaan akan menggunakan sepenuhnya keuntungan Petronas ataupun memohon Petronas mengeluarkan dividen khas seperti yang telah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Petronas mengeluarkan peruntukan sebanyak 30 bilion dividen khas yang tidak dirasai oleh negeri-negeri yang mengeluarkan hasil minyak ini. Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu. Saya menyokong apa yang telah diperkatakan oleh Yang Berhormat Batu Sapi. Selama 22 bulan, kami menjadi ahli parlimen pembangkang. Saya menjadi ahli parlimen pembangkang daripada Sarawak. Kami dapat merasakan benar-benar apabila ditindas, dihina, didakwa akan melakukan sesuatu perkara membangkrupkan negeri kami sendiri. Dan juga perkara-perkara itu telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat ataupun mantan Yang Berhormat Kewangan ketika itu. Saya merasakan sekiranya kita ikhlas untuk membantu kerajaan sedia ada, Kerajaan Perikatan Nasional, GPS dan juga Muafakat Nasional haruslah berlaku adil dengan mana-mana negeri tanpa mengira pegangan politik ketika ini. Sekiranya kalau boleh kita melakukan satu gejatan senjata ataupun gejatan politik dilakukan ketika ini dan juga memberi fokus kepada kemajuan ekonomi dan juga membantu rakyat. Banyak isu yang ingin saya bangkitkan dan juga